Artinya benda jelas, semua benda dalam Islam tuan-tuan. Yang menjadi masalah ialah salah faham. Salah faham dan golongan yang mengambil kesempatan. Golongan yang mengambil kesempatan pun ada. Golongan yang salah faham pun ada. Maka semua ini perlu diperbetulkan. Bukan sekadar isu poligami, isu kepimpinan, juga yang dimanipulasikan. Kalau ditunjuk satu contoh, Rasulullah pun buat hukum Islam secara berperingkat-peringkat. Ini manipulasi. Lebih daripada nak ikut Nabi SAW. Dan benda seperti ini, kepahaman Islam seperti ini, perlu kita katakan setiap orang perlu ikhlas. Dan setiap benda yang berkait dengan agama dia. Wa imma isu poligami, wa imma isu politik, wa imma isu kepimpinan, wa imma isu ekonomi, semua kita kena telus. Supaya dalam kehidupan kita benar macam kita janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadat dan korbanku, hidup dan matiku kerana Allah. Artinya kalau seorang tu poligami, betul, saya dah buat kerana Allah. Kalau saya misalnya berekonomi, ya kerana Allah. Kita tak kata, Ustaz, kita nak jadi macam Abdul Rahman bin Auf, niaga biar kaya. Ialah Abdul Rahman niaga kaya, masjid tak pernah tinggal, kamu tak pernah ada ni masalah ni. Dalam bab dia beri hujah Abdul Rahman bin Auf, dia manipulasikan. Kita orang Islam mesti macam jadi macam Abdul Rahman. Dia lupa sifat sebelah. Yang Abdul Rahman kekayaannya tidak pernah melalaikan dia daripada mengingati Allah. Dan dia tidak pernah miss takbiratul ihram bersama Rasulullah. Maknanya duk sarpan. Yang kamu duk cerita Abdul Rahman, tengok belakang sekali. Itu nasi ada. Saat ni insurans Islam, kita mesti majukan ekonomi Islam. Masjid tak ada. Dia cerita ekonomi Islam yang dia jual. Ini produk sunnah, kena ikut sunnah. Belajar hadis tak nak. Ini manipulasi. Dia manipulasikan satu bentuk sunnah untuk perniagaan, tapi tidak untuk kehidupan dia. Bila kita cerita, ini sunnah Nabi, ini bagus, tapi sunnah lain kenapa abaikan? Ini manipulasi agama. Sebab itu dalam semua isu dalam agama Islam, yang penting ialah kita telus dalam pelaksanaannya. Bukan cuba memanipulasi atau salah faham. Kami bukan menolak hudud, tapi belum lagi melaksanakan. Adakah kata-kata ini ternyata kufur pada Allah? Baik, kata-kata ini tidaklah kita anggap kufur. Tetapi bila kita bercakap tentang adab dengan Allah, adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita beradab dengan orang-orang yang kita katakan baik atau sebagainya. Seorang kata, saya nak ziarah rumah awak, Ina, saya belum bersedialah terima tetamu. Bukan tak nak, tak terima. Kali kedua kata, boleh tak saya dalam, saya bukan tak nak terima, tapi belum bersedia. Kata, apa benda dia nak bersedia ni? Nak sembelih unta ke apa? Kita nak pergi jalan-jalan gitu je, kita dah rasa dia tak beradab dengan kita. Saya pun tak datang lagi. Tak payahlah, orang ni payah. Dia pun kata, tak, saya bukan tak nak terima dia tetamu, tapi belum bersedia. Akhirnya benda ni kita anggap alasan. Kerana kita yakin orang kalau benar dengan Allah, Allah mempercepatkan langkahnya. Dalam hadis kursi, Nabi SAW bersabda bahawa Allah berfirman, bila hamba-Ku selangkah kepadaku, maka aku akan berlari menemuinya. Jadi kalau seorang hamba Allah betul nak buat undang-undang Allah, selangkah dia cuba berusaha untuk buat, Allah bantu dia. Tapi kalau dia beri alasan, sebagaimana kita meminjam kata-kata Sultan Brunei, siapa saya untuk beri alasan di hadapan Allah? Siapa saya? Untuk beri alasan, tunggu dulu untuk hukum Allah. Kerana sebarang hukum Allah yang patut kita buat, bersegera. Allah berfirman, wasari'u fastabiqul khairat, bersedialah, bersegeralah dalam melakukan kebaikan, bersegera. Ia bukan kata gopoh-gapah, tak. Tuan-tuan, kita kadang-kadang dalam bab agama kata buatlah cepat, oh jangan gopoh-gapah, tak baik. Tapi dalam hal dunia bukan main gopoh-gapahnya, cepat dia. Maka ini orang-orang yang banyak menggunakan alasan. Cuma Allah Ta'ala mengetahui niat. Mudah-mudahan tuan-tuan ini bukan ungkapan untuk menolak. Mudah-mudahan begitu. Allah Ta'ala buka satu hari nanti untuk melakukannya.